Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 7 akan menerangkan pengajaran kepelbagaian pelajar. Mata pelajaran JPK kami adalah Mata Pelajaran Pendidikan Islam kelas tingkatan 1. Tajuk pula adalah Solat Mercu Kejayaan. Standard kandungan kami adalah solat. Standard pembelajaran kami memilih 4 unit. Saya Nur Zahirah binti Zulkifli. Saya akan meneruskan kepada jadual penentu kandungan. Standard pembelajaran yang pertama iaitu 4.7.1 iaitu menyatakan maksud solat dan menjelaskan dalil nakli berkaitan kewajipan solat fardu. Kita sambung kepada unit 2. Standard pembelajaran yang kedua iaitu 4.7.4 iaitu menyatakan syarat-syarat wajib solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Azman, nombor matrik 01741111. Saya akan meneruskan pembatangan tentang RPH yang ketiga iaitu unit 3. Kami memilih standard pembelajaran 4.7.5 iaitu menyatakan syarat-syarat sah salat. Kemudian kita lihat pula kepada unit 4 iaitu RPH 4. Standard pembelajaran 4.7.6 iaitu menjelaskan rukun-rukun salat. Dari segi konsep dan istilah, menjelaskan 13 rukun salat, ada 13 rukun salat. Kemudian ada pembahagian rukun salat kepada 3 bahagian iaitu yang pertama rukun qalbi, rukun qauli dan yang ketiga rukun fi'li. Dari segi fakta terdapat 13 rukun salat yang wajib ditunaikan. Salat akan batal dan tidak sah jika rukun ditinggalkan atau ditunaikan tidak mengikut tertib. Dari segi kemahiran ataupun kaedah pula adalah kaedah perbincangan dan simulasi solat. Okey, dari segi aspek aplikasi, murid itu perlu mengemukakan 13 rukun solat dan menunjukkan cara setiap rukun dalam solat mengikut tertibnya. Kemudian dari segi analisis, pelajar perlu mengkategorikan 13 rukun solat mengikut jenisnya, iaitu sama ada rukun qalbi, rukun qauli ataupun rukun fi'li. Okey, aspek menilai pula, pelajar perlu membincangkan kesan terhadap salat seseorang individu yang meninggalkan beberapa perkara daripada rukun-rukun salat. Apa kesan dia? Kemudian aspek mencipta pula, murid perlu mencipta peta IT dan simulasi salat, melakukan simulasi salat. Kemudian cara-cara menilai ini adalah melalui hasil tugasan peta IT tadi dan simulasi cara salat. Kemudian alat bantu mengajar adalah PowerPoint. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Alia Syahira binti Muhammad Zulkifli. Nombor matrik 074094. Saya akan membentangkan tugasan 2 iaitu rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Rancangan pengajaran harian ini telah diambil daripada jadual penentu kandungan iaitu RPH 4 yang menerangkan mengenai rukun-rukun solat. Rancangan pengajaran harian ini akan dijalankan pada minggu yang ke-13 bertarikh 11 Jun 2023. Kehadiran iaitu murid yang terdapat dalam kelas tersebut seramai 20 orang. Kelas tingkatan 1 Al-Kindi, hari Ahad, masa 9 hingga 10 pagi iaitu selama 1 jam. Tajuk yang dipilih iaitu Solat Mercu Kejayaan Pendidikan Islam tingkatan 1 bidang fiqh. Bahan bantu mengajar yang digunakan iaitu penggunaan ICT, laptop dan LCD, PowerPoint, buku teks pendidikan Islam tingkatan 1, kertas mahjong, marker serta lembaran kerja. Pengetahuan sedia ada. Pelajar sudah mengetahui tentang solat melalui pengalaman sedia ada. Standard kandungan pula diambil daripada DSKP 4.7 solat dan standard pembelajaran juga diambil daripada DSKP 4.7.6 menjelaskan rukun-rukun solat. Standard pembelajaran ini diambil juga daripada RPH 4 di dalam jadual penentu kandungan. Objektif pembelajaran pula yang ingin dicapai pada hari tersebut ada 2 iaitu
pelajar dapat menyatakan 6 daripada 13 rukun solat yang wajib ditunaikan dengan tepat. Dan yang kedua, pelajar dapat mengkategorikan 13 rukun solat mengikut jenisnya, iaitu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li dengan betul. Seterusnya, penerapan nilai di mana guru akan menerapkan nilai kerjasama dan nilai keberanian. Elemen merentas kurikulum EMK iaitu bahasa dan nilai murni. Aktiviti PAK 21 yang akan dijalankan iaitu nyanyian, peta aiting serta tunjuk cara. Kemahiran berfikir aras tinggi dari segi teknik menyoal, alat berfikir yang menggunakan peta pemikiran serta aktiviti kebat dalam buku teks. Dan yang terakhir sekali iaitu penilaian PMP di mana akan dibahagikan kepada 3 pencapaian objektif yang akan ditulis oleh guru pada akhir sesi pengajaran, dan tindakan susulan di mana guru akan merancang sekiranya pelajar tidak dapat menguasai objektif pembelajaran pada hari tersebut akan diberi latihan pemulihan. Manakala untuk penambahbaikan PDP akan dicatat oleh guru pada akhir sesi pengajaran supaya proses pengajaran dan pembelajaran pada masa akan datang akan ditambah baik. Seterusnya, kita akan masuk pada pendahuluan selama 3 minit. Isi kandungannya iaitu doa belajar di mana aktiviti guru memberi salam dan pelajar menjawab salam. Seterusnya, guru akan meminta pelajar untuk membaca doa sebelum belajar dan pelajar membaca doa belajar. Seterusnya iaitu set induksi yang akan dijalankan selama 5 minit. Isi kandungannya iaitu untuk mengenal pasti pergerakan dalam solat dan bilangannya berdasarkan gambar. Aktiviti guru memaparkan 13 keping gambar kepada pelajar. Gambar tersebut iaitu gambar pergerakan dalam solat. Pelajar memerhatikan paparan gambar dengan teliti. Seterusnya, guru akan menyoal pelajar tentang kefahaman mereka terhadap gambar yang dipaparkan dan kaitan dengan topik pembelajaran. Pelajar menjawab soalan guru tentang kefahaman mereka terhadap gambar yang dipaparkan. Kecerdasan pelbagai di sini menggunakan verbal, linguistik serta visual ruang iaitu menggunakan gambar. BBM pula iaitu paparan gambar di skrin. Seterusnya, aktiviti guru iaitu guru akan menjelaskan kaitan gambar dengan topik pembelajaran pada hari tersebut. Pelajar mendengar penjelasan daripada guru secara teliti. Strategi yang digunakan iaitu strategi berpusatkan pelajar dan teknik soal jawab. Sikap saintifik dan nilai murni di sini iaitu fokus dan berfikiran kreatif dan kritis. Kemudian saya telah bahagikan kepada persekitaran dan kandungan di mana guru telah membuat analisa terhadap pelajar-pelajarnya di dalam kelas dan membahagikan pelajar-pelajarnya kepada 3 kumpulan iaitu kumpulan cemerlang, kumpulan sederhana dan kumpulan lemah. Dari segi persekitaran kumpulan cemerlang, guru akan beri nama kepada kumpulan A dan kumpulan cemerlang ini bersedia dan memberi respon kepada guru. Kumpulan sederhana pula akan diberi nama kumpulan B dan kumpulan sederhana ini bersedia mematuhi arahan guru. Manakala kumpulan lemah pula akan diberi nama kumpulan C dan kumpulan lemah mendengar arahan daripada guru. Seterusnya, aktiviti guru di mana guru akan menayangkan beberapa keping gambar pergerakan dalam solat melalui skrin. Kemudian pelajar akan memerhati pergerakan tersebut. Pelajar akan memerhati gambar yang dipaparkan pada skrin tersebut. Seterusnya iaitu kandungan di mana kumpulan cemerlang, guru akan menyoal pelajar apakah perkaitan gambar pergerakan dalam solat dengan tajuk, dan kumpulan cemerlang di mana pelajar tersebut akan mengaitkan gambar pergerakan dalam solat dengan urutan pergerakan dalam solat.
Maka guru akan menyoal kembali pelajar tentang urutan pergerakan dalam solat yang mereka perhatikan dalam persekitaran. Pelajar menjawab soalan guru mengenai urutan pergerakan dalam solat yang mereka perhatikan dalam persekitaran. Kemudian kumpulan sederhana pula, guru akan menyoal mereka berapakah pergerakan yang dilaksanakan dalam solat. Dan kumpulan sederhana akan mengaitkan gambar pergerakan dalam solat dengan bilangan pergerakan dalam solat. Manakala kumpulan lemah pula, guru akan menyuruh pelajar untuk menyatakan satu perbuatan yang dilihat daripada paparan gambar. Kemudian kumpulan lemah akan menyebut satu perbuatan yang dilihat daripada paparan gambar tersebut. Seterusnya kita akan masuk pada langkah 1 iaitu selama 15 minit, di mana isi kandungannya untuk mengenal pasti 13 rukun solat, jenisnya rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi, serta pelaksanaannya dalam solat 5 waktu. Aktiviti guru di sini iaitu guru menyenaraikan 13 rukun solat dan menjelaskan pelaksanaannya dalam solat 5 waktu, manakala pelajar akan mendengar penerangan daripada guru dengan tekun. Kemudian, guru akan memasang video nyanyian nasyid rukun solat di YouTube dan pelajar akan mendengar video nyanyian nasyid rukun solat dengan teliti. Kemudian, guru akan memasang sekali lagi video nyanyian nasyid rukun solat dan pada masa ini, pelajar akan menyanyikan nasyid rukun solat tersebut secara beramai-ramai. Kecerdasan pelbagai di sini iaitu menggunakan verbal linguistik, visual ruang iaitu gambar dan audio iaitu video nyanyian tersebut. BBM yang digunakan iaitu YouTube serta PowerPoint. Strategi berpusatkan guru dan teknik menggunakan teknik soal jawab. Kaedah ekspositori di mana guru menerangkan tajuk secara terperinci. Seterusnya, aktiviti guru di mana guru menerangkan 3 jenis rukun solat, manakala pelajar akan mendengar penerangan daripada guru. Seterusnya, guru akan mengajukan soalan mengikut tahap penguasaan pelajar. Maka pelajar akan menjawab soalan yang diajukan oleh guru mengikut tahap penguasaan mereka. Dari segi kandungan pula, kumpulan cemerlang, guru akan menanyakan soalan seperti sujud merupakan jenis rukun apa, dan kumpulan cemerlang akan menjawab soalan yang diajukan oleh guru berdasarkan tahap penguasaan mereka. Manakala kumpulan sederhana akan menyenaraikan 4 pergerakan dalam solat di bawah rukun fi'li, dan kumpulan sederhana akan menyenaraikan 4 pergerakan dalam solat di bawah rukun fi'li. Sikap saintifik dan nilai murni di sini iaitu fokus, yakin serta berfikiran kritis dan kreatif. Kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan lemah, di mana guru akan menanyakan soalan dan memberikan pilihan jawapan. Contohnya iaitu yang manakah antara berikut bukan rukun fi'li? A. Rukun serta tamakninah, B. Membaca Al-Fatihah, C. Tertib. Maka kumpulan lemah akan memilih jawapan daripada senarai jawapan yang diberikan oleh guru. Sekian untuk langkah 1, kita akan teruskan kepada langkah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Syafi, nombor matrik 074135. Saya akan sambung kepada langkah yang kedua yang mana melibatkan aktiviti kumpulan selama 15 minit. Pelbagai kecerdasan yang diperoleh melalui langkah 2 ini seperti kinestetik, interpersonal, verbal linguistik dan juga visual ruang. BBM yang digunakan ada 2 sahaja, iaitu kertas mahjong dan juga marker pen. Strategi dan teknik pula berpusatkan pelajar, variasi ransangan dan tunjuk ajar. Aktiviti yang digunakan adalah aktiviti PAK21 iaitu peta I think, dan sikap ataupun nilai murni yang diperoleh melalui aktiviti langkah 2 ini iaitu bekerjasama dan juga keberanian. Jadi guru akan bahagikan pelajar kepada 3 kumpulan mengikut tahap kesediaan mereka lah, iaitu kumpulan cemerlang, kumpulan sederhana dan juga kumpulan lemah.
Jadi guru minta wakil kumpulan ni datang datang ke depan untuk mengambil kertas majung dan juga marker pen. Okey, aktiviti yang pertama dilakukan, kumpulan cermelang, guru meminta pelajar menyediakan peta I-Think 13 rukun solat mengikut tertib serta menyatakan jenisnya. Itu ada 3 jenis, rukun kolbi, rukun kauli dan rukun fi'li di atas kertas majung. Okay, bagi kumpulan sederhana, guru meminta pelajar menyediakan peta I-Think 13 rukun solat mengikut tertib serta menyatakan satu jenis sahaja, iaitu rukun kauli di atas kertas majung. Okay, bagi kumpulan yang lemah, guru minta pelajar menyediakan peta I-Think 13 rukun solat mengikut tertib serta menyatakan satu jenis juga, iaitu rukun kolbi di atas kertas majung. Jadi arahannya adalah sama, kesemua kumpulan kena sediakan peta I-Think berkenaan 13 rukun solat dan hanya bilangan jenis sahaja yang berbeza. Jadi, pelajar akan mula melakar peta I-Think mengikut arahan yang diberikan kepada setiap kumpulan. Okay, selepas selesai melakar, aktiviti kedua, guru minta pelajar membentangkan hasil peta I-Think mereka melalui kaedah tunjuk cara. Okay, jadi, melalui aktiviti ataupun langkah kedua ni, pelajar tidak merasa terpinggir kerana mereka mampu menyelesaikan tugasan yang telah mengambil kira tahap kesediaan mereka. Okey, seterusnya aktiviti penilaian ataupun pentafsiran yang mengambil masa selama 10 minit, yang mana guru akan bagi lembaran kerja sebagai latihan kepada pelajar. Okey, kita lihat kepada kecerdasan pelbagai, interpersonal, BBM yang digunakan, lembaran kerja, strategi berpusatkan bahan dan sikap nilai murni iaitu fokus. Okey, guru akan mengedarkan lembaran kerja dan minta pelajar menjawabnya. Okey, kandungan lembaran kerja tu berkaitan rukun solat. Cuma cara menjawab bagi setiap kumpulan tu adalah berbeza. Kita lihat kepada kumpulan cermelang, guru bagi lembaran kerja berkaitan rukun solat tanpa pilihan jawapan. Jadi, pelajar kumpulan cermelang ni mereka akan fikir balik, ingat balik apa yang mereka belajar ke-13 rukun solat tu dan mereka akan tulis sendiri mengikut tertib. Okay, bagi kumpulan sederhana, guru memberikan lembaran kerja berkaitan rukun solat dengan pilihan jawapan. Maksudnya guru menyediakan ke-13 rukun solat dan kumpulan sederhana ni mereka akan pilih sahaja pilihan jawapan tu mengikut tertib dan salin semula di atas lembaran kerja. Okey, bagi kumpulan lemah, guru bagi lembaran kerja berkaitan rukun solat tu dengan pilihan gambar. Maksudnya guru akan bagi 13 gambar berkaitan rukun solat. Pelajar akan pilih gambar tu dengan pilih gambar tu berkaitan rukun solat mengikut tertib dan menulis nombor sahaja. Okey, selepas selesai, guru akan bincanglah dengan pelajar jawapan yang sebenar. Okey, seterusnya aktiviti penutup atau perumusan yang mengambil masa selama 10 minit. Aktiviti ini menjelaskan nilai yang diperoleh daripada pembelajaran. Okey, kita lihat kecerdasan pelbagai, itu verbal linguistik. Strategi ataupun teknik yang digunakan adalah berpusatkan pelajar, teknik penyoalan, dan sikap ataupun nilai murni, fokus dan berfikiran kritis dan kreatif. Okey, bagi kumpulan cermelang ni, guru minta pelajar menjelaskan nilai yang diperoleh pada pembelajaran mengenai rukun solat. Maksudnya, kumpulan cermelang, pelajar ni akan nyatakan rukun solat dan akan huraikan dengan lebih mendalam lagi lah. Okey, bagi kumpulan sederhana dan kumpulan lemah ni, guru hanya minta mereka nyatakan sahaja, maksudnya sebutkan sahaja nilai itu tanpa
ada huraian. Okey, seterusnya tindakan susulan untuk pelajar. Maksudnya dekat sini guru boleh bagi aktiviti tambahan ataupun pengukuhan kepada pelajar untuk buat kat rumah. Iaitu guru boleh minta pelajar menyediakan 3 nota berkenaan 13 rukun solat beserta jenis pembahagiannya. Dan guru juga boleh membuat aktiviti penggayaan lah, yang mana guru boleh membagikan kepada pelajar soalan kebat. Minta pelajar bincang kesan dan akibat kepada situasi solat seseorang individu yang meninggalkan beberapa perkara daripada rukun-rukun solat. Jadi itulah hasil RPH dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Syamsuria Timothy Abdul Latif. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan berkenaan jadual banding beza. Mana jadual banding bezanya adalah berdasarkan 3 set pengalaman pembelajaran yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian. Jadi 3 aspek kepelbagaian pelajar yang saya fokuskan adalah aspek gaya pembelajaran, aspek kelajuan penerimaan dan aspek pelbagai kecerdasan. Jadi kita teruskan kepada aktiviti yang pertama, iaitu pada set induksi. Set induksi, murid dibantu untuk menguasai unit pembelajaran dengan pendekatan yang digunakan oleh guru adalah guru menggunakan bahan bantu mengajar, dan guru berperanan membantu murid menguasai topik dengan melakukan aktiviti memaparkan gambar pergerakan dalam solat. Jadi aspek gaya pembelajaran yang terlibat pada aktiviti ini adalah gaya pembelajaran secara visual, gaya pembelajaran visual, dan aspek kelajuan penerimaan adalah kebolehan kognitif pada tahap memahami, dan aspek pelbagai kecerdasan yang terlibat adalah kecerdasan visual. Pada aktiviti yang kedua, pada peringkat penerokaan, murid diberi penerangan berkenaan topik yang dipelajari, yang mana guru berperanan memberi penerangan kepada murid dengan menggunakan pendekatan expository ataupun kaedah penerangan, dan juga menggunakan bahan bantu mengajar, iaitu video nyanyian daripada YouTube. Dan aktiviti yang dilakukan pada peringkat ini adalah aktiviti nyanyian, dan aspek gaya pembelajaran yang terlibat adalah visual, auditory dan kinestetik. Dan aspek kelajuan penerimaan pula melibatkan domain psikomotor, dan aspek pelbagai kecerdasan pula melibatkan kecerdasan linguistik, visual dan muzik. Dan seterusnya, pada langkah yang kedua, iaitu pada peringkat pengembangan, murid diminta mengkategorikan 13 rukun solat mengikut jenisnya. Dan peranan guru pada peringkat ini adalah untuk memantau murid melaksanakan aktiviti dalam kumpulan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kooperatif, yang mana melibatkan aktiviti pembincangan dalam kumpulan. Dan aspek pembelajaran dan gaya pembelajaran yang terlibat adalah pembelajaran kinestetik. Kelajuan penerimaan pula adalah dari segi kognitif pada tahap menganalisis, dan pelbagai kecerdasan melibatkan kecerdasan kinestetik dan kecerdasan interpersonal. Pada aktiviti yang terakhir pula adalah pendekatan yang digunakan ialah simulasi, yang mana murid diminta menjelaskan 13 rukun solat dan jenisnya, dan guru berperanan memberi penilaian terhadap pembentangan murid kat sini. Dan aktiviti yang dilakukan adalah aktiviti pembentangan oleh murid dengan kaedah tunjuk cara. Dan gaya pembelajaran yang terlibat adalah kinestetik. Aspek kelajuan penerimaan pula juga melibatkan domain kognitif pada tahap mengaplikasi. Dan akhir sekali, aspek pelbagai kecerdasan melibatkan kecerdasan kinestetik dan kecerdasan interpersonal. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.